Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi dengan Pak Chu. Jadi pada kali ini Pak Chu akan cuba menceritakan apa itu geothermal. Geothermal. Kita tahu geothermal, apabila kita bercakap tentang geothermal, maka ini adalah berkaitan dengan air panas. Jadi air panas tu ada, kalau kita tengok air panas atau punca air panas tu di Malaysia ini ada macam-macam. Ada macam-macam suhu dia, berbagai-bagai. Suhu dia tak sama, kan? Ada suhu tinggi, ada suhu rendah. Sebagai contoh, apa yang ada di Lubuk Timur suhunya lebih rendah berbanding dengan apa yang ada di Lojing. Itulah dia. Maknanya suhu pun berbeza-beza. Itu adalah mata daripada mata air panas. Daripada mata air panas inilah maka akan wujudnya sumber tenaga, kita panggil sebagai geothermal energy ataupun tenaga daripada geothermal. Jadi kalau di Malaysia ini, tenaga geothermal yang agak-agak betul-betul berpotensi adalah untuk membuat geothermal energy di apas kiri geothermal punya center di Sabah, iaitu berhampiran dengan Tawau, di mana dia dapati air yang keluar daripada punca geothermal ini adalah bersuhu tinggi dan memang berpotensi untuk menghasilkan, untuk memberikan sumber tenaga baru yang agak bersih dan tidak mengganggu, tidak menghasilkan karbon dioksida ke udara. Di mana tapi walau macam mana pun, projek ini dah terhenti buat masa ini dan masih lagi menunggu company lain yang akan cuba mengambil alih tentang plant ataupun dia punya tempat di mana dibuatnya geothermal berkenaan. Jadi dikhabarkan bahawa kalau sekiranya geothermal ini berhasil, maka dia mampu menghasilkan lebih kurang dalam 67 megawatt electricity dan boleh digunakan untuk masuk di dalam national grid di Sabah. Jadi kita bayangkanlah, ini adalah tenaga baru, tenaga yang boleh diperbaharui, yang memang betul-betul bersih, berpunca daripada apa yang ada di dalam bumi. Di mana di dalam bumi itu kita ada punca air, dan punca air itu punca air panas, dan apabila punca air panas itu akan dialirkan ke satu tempat atau dia punya furnace dia, dan kemudian dari situlah maka dia akan berlakunya proses proses peruapan dan sebagainya, penguapan. Jadi dah menghasilkan uap itulah akan mentolak turbine dan kemudian akan menghasilkan electricity. Inilah dia punya fenomena yang biasa untuk di dalam sebuah plant ataupun sebuah tempat penghasilan tenaga daripada geothermal. Jadi geothermal ini agak famous, agak terkenal di Jepun, sebab kita tahu Jepun adalah tempat di mana berlakunya banyaknya gunung berapi, dan daripada situlah maka sumber geothermalnya adalah agak banyak. Begitu juga dengan Indonesia pun banyak sumber geothermal dan boleh menghasilkan tenaga daripada sumber berkenaan. Jadi tapi di Malaysia ni kita ada di Tawau ni. Di Tawau merupakan satu, mengikut pada geologinya adalah di Tawau mengandungi batu volkanik atau batu gunung berapi yang berusia paling muda di Malaysia lah. Di Malaysia, di mana lebih kurang dalam 1 juta tahun macam tu dia punya usia dia. Jadi batu vulkanik ini, hasil daripada kesan vulkanik atau kesan daripada gunung berapi itulah maka masih ada lagi dia punya magma yang masih aktif di bahagian bawahnya dan boleh menghasilkan satu sumber tenaga kepada manusia untuk menghasilkan tenaga geothermal berkenaan. Jadi usaha daripada kerajaan untuk menghasilkan sumber tenaga ini agak ekstensif juga,
Tapi walau macam mana pun Pak Chu pun tak tahulah kenapa dia terhenti, apakah permasalahan yang berlaku. Itu Pak Chu kurang pastilah. Kurang pasti, walau macam mana pun kita berdoalah agar Apaskiri ini akan menjadi satu penanda aras kepada penghasilan tenaga geothermal di Malaysia. Sebab di tempat-tempat lain memang kita tak tahu, kita tak ada sumber yang boleh mengatasi suhu yang ada di Apaskiri ini. Jadi mudah-mudahan kita masing-masing berdoa supaya sumber tenaga baru yang ada di Tawau ini akan dapat dibangunkan dengan secara ekstensif pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi di tempat-tempat lain di Semenanjung ini, kalau kita tengok tempat yang paling tinggi sekali suhunya adalah di Trolak lah. Di Trolak pun tinggi juga suhunya, dan juga di Lojing tinggi juga suhunya, tetapi tidak dapat mengatasi suhu yang ada di Apaskiri, di mana dia itu adalah bersesuaian untuk penghasilan tenaga boleh diperbaharui daripada sumber geothermal. Geothermal ini adalah, kalau kita tengok geo itu adalah daripada dalam bumi itu, jadi thermal tenaga ataupun suhu yang terhasil daripada dalam bumi dan dikeluar ke permukaan bumi sebagai dalam bentuk mata air panas. Jadi itulah yang kita harapkan, agar di Semenanjung pun akan adalah satu sumber yang bersesuaian untuk penghasilan tenaga daripada geothermal ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan perkongsian ringkas ini akan memberi satu manfaat pada semua, walaupun ini adalah tidak banyak information atau tidak dapat banyak maklumat yang Pak Chu dapat daripada perkara ini, tapi walau macam mana itu adalah berkait rapat dengan apa yang berlaku di dalam bumi itu sendiri dan menghasilkan sumber geothermal untuk kegunaan manusia. Jadi itu sajalah daripada Pak Chu pada kali ini. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi di lain ketika. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.